Hello, Assalamualaikum everyone. Hi, how are you? I hope everyone is doing okay. Okay, so hari ini we are going to be doing a reading activity. So everyone please get your textbook, buku teks kamu, and look at page 5. Okay, page 5. It has this photo of this Karazan Dusun boy. Okay, so now let's start. Okay, I will share my slide. Okay, now let's begin. Okay, today we are going to be doing a reading activity. So please look at your textbook, page 5. Okay, so before we go into the reading activity, so first kita nak cover dulu telling time, because in your textbooks, in your reading passage nanti dia akan ada a lot of phrases about telling time. So we are going to be studying telling time first. Okay, so hari ini untuk telling time kita akan tengok dua benda. So first we're going to be looking at half past, and the second one we're going to be looking at quarter past. Okay, so apa maksud half past? Apa maksud quarter past? Okay, so first kita tengok dekat sini. Dia kata a clock is made up of two halves. So dalam satu jam kita ada dua separuh. So this is apa kita panggil, ini adalah setengah jam, 30 minutes. And then this is another 30 minutes. Okay. So kalau kamu tengok dalam gambar ni, 30 minutes dan 30 minutes ni dia dibahagikan separuh. Okay. So dari situlah datangnya perkataan half past. So maksudnya separuh selepas. So half past. Kalau quarter pula, kalau kamu tengok dalam satu jam ada 4 quarter. Quarter maksudnya suku. Okay, so ada 4 suku. Jadi setiap quarter, satu quarter ada 15 minit. Okay, so bila waktu tu adalah 30 minit selepas something, kita akan sebut half past. Kalau waktu tu adalah melebihi 15 minit, kita akan sebut quarter past. Okay, so itu kita ada dua, half past, ada quarter past. Kalau dalam BM, kita akan panggil half past setengah jam. Atau quarter past, kita akan panggil suku. Okay, so sekarang kita tengok contoh gambar ni. Okay, kalau dalam gambar ni kamu tengok waktu dia adalah jam 3.30 minit. So jam 3.30 minit. Okay, kalau dalam English kita akan sebut half past 3 atau 4. Kalau kamu tengok dekat sini, dia adalah 30 minit selepas jam 3. So kita akan sebut half past 3. Okay, so maksudnya 3.30. Okay, half past 3 maksudnya 3.30. Kalau yang ini contohnya kamu tengok, dia selepas jam 7. So maksudnya 7, ini 30 minit. Setengah. 7.30. So kalau in English kita akan sebut half past berapa? 7. Sorry. Half past 7. Maksudnya sama dengan 7.30. So 7.30 or half past 7. Okay, satu lagi contoh kita tengok. Contohnya yang ini, dia adalah selepas jam 1. Kamu akan tulis 1. Jarum minit dia 30. So 1.30. So maksudnya 1. Kalau kita sebut, kita akan sebut 1.30. Atau kita akan tulis, kita boleh sebut juga half past berapa? 1. Half past 1. So maksudnya 30 minit selepas jam 1. Okay, so ini adalah half past. Kalau quarter past pula, dia adalah suku. So contoh macam kamu tengok ni, jarum minit ada di jam 3. So maksudnya 15 kan? So ini 15. Lepas tu jarum jam ada selepas jam 12. So maksudnya waktu dia adalah 12.15. Okay, kita akan sebut 12.15. Okay, kalau waktu kita akan sebut 12.15. Atau kamu juga boleh cakap quarter past berapa?
12. Okay, quarter past 12. So maksudnya 15 minit selepas jam 12. Okay. Yang seterusnya, kita tengok contoh yang seterusnya pula. Sama juga yang ini jarum minit ada di jam 3. So maksudnya 15 minit. Okay, jarum jam pula ada selepas jam 10. Okay, so maksudnya waktunya sekarang adalah 10.15 or 10:50. Sorry. Okay, 10:15. So kalau waktu tu kamu tahu pagi atau petang, kamu akan sebutlah AM atau PM. 10:15 PM atau 10:15 AM. So kalau dalam ni kita akan sebut quarter past 10. So maksudnya 15 minit selepas jam 10. Okay. So sekarang saya akan ringkaskan summary dia. Okay, kalau half past maksudnya 30 minit selepas. Kalau quarter past maksudnya 15 minit selepas. So contoh kalau jam ni kita tengok 6:30 AM. Kalau 6:30 AM maksudnya half past 30 minit selepas jam 6. So half past 6. Kalau 8:30 AM pula kita akan sebut half past 8 sebab 30 minit selepas jam 8. So half past 8. Kalau quarter past pula kita tengok ini 6:15. So 6:15. Kita akan sebut quarter, saya tertinggal R pula. Okay. Quarter past 6. So sebab apa? Dia 15 minit selepas jam 6. Okay, kalau 8:15 pula kita akan sebut quarter past 8. Sebab dia 15 minit selepas jam 8. So quarter past 8. So saya harap kamu faham untuk bahagian ni. So half past dan juga quarter past. So half past maksudnya setengah. So 30 minit. Kalau quarter past adalah 15 minit. So maksudnya kalau contoh half past kita akan sebut 6.30. Kalau quarter past, kalau dalam BM kita akan sebut 6 suku. Okay. So sekarang kita akan masuk bahagian reading pula. Okay, so kalau kamu tengok dalam textbook kamu, ini adalah reading passage dalam muka surat 5. Okay, so first kita baca dulu passage ni. So dia kata dekat sini, Jensen is a Kadazan Duzun who works in Australia. So Jensen ni adalah suku kaum dia adalah Kadazan Dusun. Dia bekerja, works in Australia. Every year, setiap tahun, he goes back to Malaysia. Goes back maksudnya dia balik semula ke Malaysia and visits his family to celebrate Harvest Festival or Keamatan Day. Dia lawat family dia untuk sambut Hari Keamatan. So Harvest Festival atau Keamatan Day. On Keamatan Day, he always starts his day early. So dia mulakan hari dia awal, early. After taking a shower at 6:30. Okay, so yang ini macam kita belajar tadi, 6:30. Maksudnya 6:30 pagi. So 6:30 in the morning, he has his breakfast at 7:30. So 7:30 is 7:30 AM. Waktu pagi kan, in the morning. So dekat sini dia kata after taking a shower, dia ambil shower maksudnya dia mandi pada jam 6:30 pagi. At 6:30 in the morning, 6:30 AM. And he has his breakfast at 7:30. So dia makan breakfast pukul 7:30 AM. Okay, kita continue. Then he helps his parents prepare their traditional food such as minced fish salad, hinava and nunsum, fermented meat and rice. After that, he changes his clothes to his traditional attires. Traditional attires maksudnya pakaian tradisional. He wears a decorated long sleeve shirt, gaun, and a pair of gold trimmed trousers. Suva. So dia pakai baju yang berlengan panjang yang dipanggil gaun dan juga seluar yang dipanggil suva. He also puts on a belt to good and a headdress, siga to complete his look. Okay, so belt, tali pinggang. Headdress adalah hiasan kepala. Yang ini. Ini kita panggil siga to complete his look. Next, he and his family join the villagers at the Humabot ceremony at 9:30.
9:30 maksudnya 9:30 pagi. At the ceremony, Jansen takes part in the spear throwing. Spear throwing maksudnya dia baling lembing. So, merejam lembing. Game and other traditional games like blowpipe shooting and tug of war. Tug of war adalah tarik tali. He also joins the traditional dances, so tarian, after 1:15. So quarter maksudnya 15 minit. So 1:15, 1, so 1:15. So sekarang dah masuk waktu tengah hari, so PM, 1:15 PM. He goes home to have lunch with his family. So pada jam 1:15, dia balik, he goes home untuk makan tengah hari, have lunch. Okay. Okay, last paragraph, perenggan yang terakhir. In the evening, Jansen's family and the villagers gather to watch a beauty pageant, or mostly known as Unduk Ngadau. So, dia kata dekat sini, keluarga family Jansen dan juga villagers, maksudnya orang kampung, berkumpul untuk tengok beauty pageant. Beauty pageant maksudnya pertandingan ratu cantik, or mostly known as, dalam bahasa Kadazan Dusun adalah Unduk Ngadau, at the village hall. The event begins at 9:15. Dia bermula pada 15 minit selepas jam 9. 9:15. So ini waktu malam, so PM. And finishes at 11. Habis jam 11 malam. The end of the beauty pageant event marks the end of the 2-day harvest festival. So Unduk Ngadau ni dia adalah penanda tamatnya sambutan keamatan. Jansen goes to sleep an hour after that. So dia kata dia tidur 1 jam selepas majlis itu tamat. Okay. So ini adalah teks dia. So seterusnya saya akan tunjuk dekat kamu video yang kamu boleh tengok daripada sini. Kalau kamu scan dia punya augmented reality. So saya tunjuk dekat sini. Kamu tengok dulu. My name is Jansen. I am a Kadazan Dusun. I celebrate Keamatan Day. On Keamatan Day, I help my parents prepare hinava and nonso. I also wear my traditional attires, gaun and soba. I also put on tugut and siga to complete my look. During the ceremony, I joined the spear throwing game and other traditional games like blowpipe shooting and tug of war. I also participate in traditional dances. Then, my family and I watch Unduk Ngadau. This event marks the end of Keamatan Day. Okay, so itu video yang dia disediakan. Okay, so sekarang saya nak kamu pause video ni dan cuba jawab aktiviti B dan juga aktiviti C dalam buku teks kamu. Tolong salin dalam buku latihan jawapan kamu dan salin soalan dan jawapan, okay? So kamu pause video dan jawab. Selepas kamu dah habis, kamu play balik video ni. Okay? Okay, sekarang saya akan bincangkan soalan yang kita baca tadi. Okay, so first kita tengok aktiviti B. So dia kata, from the text, complete Jansen's daily planner on Keamatan Day below. So kamu kena senaraikan aktiviti harian si Jansen ni. Okay, so start. First kamu tengok at 6:30 AM. So jam 6:30 pagi apa yang dia buat. Okay, so kamu tengok balik dekat teks. Dia kata dekat sini, on Keamatan Day, he always starts his day early. After taking a shower at 6:30 in the morning, so 6:30 adalah 6:30 pagi. So 30 minit selepas jam 6. Apa yang dia buat? Taking a shower. So dia shower. Okay, so waktu jam 6:30 pagi dia mandi. And then he has his breakfast at 7:30. 7:30 adalah 30 minit selepas jam 7. So 7:30. So jawapan dekat sini, breakfast 7:30 AM. Okay. Soalan yang ketiga, 8 pagi. Apa yang dia buat selepas dia makan breakfast? Tengok dekat sini dia kata, then he helps his parents prepare traditional food.
such as mince fish salad, Hinava and Nunsum. Okay, so yang ini apa yang dia buat selepas makan adalah dia help his parents prepare traditional food. So kamu tulis dekat sini. Helps parents prepare traditional food. Okay, so selepas makan, dia tolong parents dia untuk sediakan makanan. After that, he changes his clothes to his traditional attires. He wears a decorated long sleeve. Okay, sampailah ke habis. Okay, so seterusnya kita tengok dia kata kat sini, attend Humabut ceremony with family. So, bila yang dia attend ceremony Humabut ni? Kamu tengok dekat sini, ada tulis Humabut ceremony. So, berapa dia pergi? At 9:30. 9:30 maksudnya 30 minit selepas jam 9. So 9:30 AM. So 9:30, 30 minit selepas jam 9. Lepas tu seterusnya jam 1:15 pula. Kita nak tengok apa yang dia buat. So kamu tengok kat bawah, kita sambung baca. Dia kata at the ceremony, they take part in spear throwing, games, traditional dance. And then 1:15. Quarter maksudnya 15 minit. So 15 minit selepas jam 1. So 1:15 PM. So 1:15 PM. Apa yang dia buat? After 1:15, he goes home to have lunch with his family. So dia have lunch. Dia makan tengah hari with family. So dia makan tengah hari bersama keluarga dia. Lepas tu kita tengok aktiviti seterusnya jam 9 suku. 9:15 PM. So in the evening, Jansen's family and the villagers gather to watch a beauty pageant untuk ngadau at the village hall. The event begins at 9:15. 9:15 maksudnya 15 minit selepas jam 9. So 15 minit selepas jam 9 dan tamat jam 11. Finishes at 11 PM. So apa yang mula jam 9:15 is untuk ngadau. So, kamu boleh cakap kat sini, watch untuk ngadau. Okay. So, 9:15, dia tengok untuk ngadau. Dan jam berapa pula dia tidur? At what time does he go to sleep? Kita sambung baca. The end of the beauty pageants event marks the end of the Today Harvest Festival. Jansen goes to sleep an hour after that. So, dia kata Jansen ni tidur 1 jam selepas majlis ni tamat. So majlis tamat jam 11 malam. So 11 malam tambah 1 jam adalah 12. Okay, so jam 12 tengah malam Jansen tidur. So 12 AM dia go to sleep. Okay, so ini adalah jawapan untuk aktiviti B. Seterusnya kita akan bincangkan aktiviti C pula. Okay, so dia kata kat sini, read, kamu baca and write true or false for the following statement. So kamu kena tulis true or false. So statement yang pertama, dia kata, gaun and suva are the traditional attires of the Kadazan Dusun men. So dia kata gaun dan suva adalah pakaian tradisional untuk kaum lelaki Kadazan Dusun. So betul atau salah? So kita tengok balik dekat dalam page ni. So dia kata dekat sini, kalau kamu tengok, okay, dia kata, after that, he changes his clothes to his traditional attires. He wears a decorated long sleeve. Dia pakai decorated long sleeve shirt, gaun. Lepas tu dia pakai gold trim trousers, suva. So ini adalah pakaian tradisional untuk kaum lelaki Kadazan Dusun. So, jawapan dia, true. Okay. Yang kedua, Jansen's family lives in Australia. So maksudnya keluarga Jansen tinggal di Australia. Betul atau salah? Kamu tengok perenggan yang pertama, dia kata Jansen is a Kadazan Dusun who works in Australia. So maksudnya Jansen dia bekerja di Australia. Adakah keluarga dia ada di Australia? Tak. Sebab apa? Every year he goes back to Malaysia. Setiap tahun dia balik ke Malaysia
untuk lawat keluarga dia. So, keluarga dia tak ada di Australia. Keluarga dia ada di Malaysia. So, adakah keluarga dia tinggal di Australia? Salah. So, this is false. Okay. Seterusnya yang ketiga. Unduk Ngadau is a beauty pageant held for Kadazan Dusun women. So, di Unduk Ngadau adalah pertandingan ratu cantik untuk kaum wanita Kadazan Dusun. So, betul atau salah? Kita tengok perenggan yang keempat yang terakhir. In the evening, Jensen's family and the villagers gather to watch a beauty pageant or mostly known as Unduk Ngadau at the village hall. So, Unduk Ngadau adalah beauty pageant. Beauty pageant, pertandingan ratu cantik untuk kaum wanita. So, ini true. Okay, and last sekali, Too Good is one of Kadazan Dusun traditional food. Adakah tugut ni salah satu makanan tradisional Kadazan Dusun? Adakah dia makanan? Kita tengok dekat sini. Senarai makanan yang ditulis. Dekat sini ada minced fish salad, ada hinava, ada nunsum, ada meat and rice. So, senarai makanan tak ada dekat sini. So, dia kata sini tugut. So, tugut ada dekat mana kamu boleh jumpa? Ada di sini. So, dia kata ayat dia, he also puts on a belt. Belt adalah tali pinggang. Tali pinggang. So, belt adalah tugut. So, tugut adalah tali pinggang, bukan makanan. Jadi, tugut, adakah statement ni betul? Tak, salah. So, this is false. Okay. So, sekarang saya nak kamu semak jawapan kamu. Kalau yang salah, kamu tolong betulkan dalam buku latihan kamu. Dan seterusnya, okay, kalau untuk salin ni, kamu boleh pausekan video ni dulu untuk salin jawapan. Lepas tu baru kamu boleh play untuk kita move on ke slide yang seterusnya. Okay, so ini slide yang terakhir. Okay, apa yang saya nak kamu buat adalah saya nak kamu study, salin dan study 10 perkataan ni. Okay, so 10 perkataan yang ada dekat dalam passage yang kita belajar hari ni. So perkataan ni nanti saya nak kita buat vocabulary test. So saya nak kamu ingat spelling dan juga maksud dia. So ejaan dan juga maksud, the meaning. Okay, untuk perkataan, satu, celebrate. Celebrate maksudnya sambut. So macam ni, celebrate. Dia celebrate harvest festival. So harvest adalah tuai. Early adalah awal. So dia kata si Jansen ni start his day early. Dia mulakan hari dia awal. Shower adalah mandi. Mince adalah dicincang. So kita tengok dekat sini perkataan dia. Mince fish salad. So maksudnya salad ikan yang dah dicincang. Lepas tu attire. Attire adalah pakaian. Long sleeve adalah lengan panjang. Ceremony adalah majlis. Tug of war. Ini mainan yang dia main. Tug of war adalah tarik tali. Dan beauty pageant. Beauty pageant ataupun unduk ngadau. So beauty pageant adalah pertandingan ratu cantik. So saya nak kamu ingat, kamu study 10 perkataan yang ada dalam list ni. Dalam kelas kita yang seterusnya nanti saya nak kita buat vocabulary test. Okey, sampai di sini saja kelas kita hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.